Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya Muhammad Fakur Azhar bin Muhammad Solhan. Nombor tik saya di 183100912. Kami dari kumpulan 3, iaitu tajuk kami kaedah kuliah yang ketiga. Saya dan dua kawan saya iaitu Muhammad Muaz dengan Muhammad Mukris akan membentangkan tajuk kaedah kuliah ketiga ni. Kaedah kuliah ketiga ni ialah al-isaru bi qurbi makruh wa fi ghairiha mahbub, iaitu maksud dia mengutamakan orang lain dalam ibadah adalah makruh, selain ibadah disunatkan. Kita utamakan orang lain dalam ibadah menjadi makruh. Tapi kalau selain ibadah disunatkan. Sebagai contoh, kita dahulukan orang lain, contoh ada saf kosong dekat saf pertama tu, kita dahulukan kawan kita, kat situ tak boleh. Sepatutnya kita kena pergi dulu. Tapi kalau selain ibadah disunatkan. Itu salah satu contoh yang mudah lah. Kita pergi pada pengertian. Kat sini ada dua perkataan, iaitu al-isar, maksudnya mendahulukan orang lain berbanding dirinya. Yang kedua, al-qurb, iaitu maksudnya apa sahaja yang dibalas dengan pahala apabila dilakukan atau diamalkan perkara itu. Okey, kita pergi pada huraian kaedah. Poin pertama tu, perkara yang berkaitan dengan ibadah tidak boleh didahulukan orang lain sedangkan dirinya diketepikan. Macam saya cakap tadi lah, kita suruh kawan kita pergi saf depan dulu, tapi kita kat belakang. So contoh kita kat saf dulu, kat sini tak boleh. Sebab apa? Sebab konsep persyariatan ibadah adalah untuk mengagungkan Allah, kerana semua manusia dijadikan supaya mengabdikan diri kepadanya. Sebagaimana firman Allah SWT, wa ma khalaqatul jinna wal insan illa liya'budu. Maksudnya, dan ingatlah aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadah kepadaku. Kalau kita mendahulukan orang lain dalam ibadah, dia dah bercanggah dengan konsep persyariatan dalam ibadah. Sebab tu kita tidak boleh mendahulukan orang lain, sebab dia akan menjadi perkara makruh. Okey. Poin yang seterusnya, urusan selain ibadah mengutamakan orang lain seperti aktiviti sosial ataupun kehidupan seharian merupakan sifat terpuji dan digalakkan oleh syariat. Okey, kalau selain ibadah dibolehkan, sebab kita orang yang melakukan macam tu selain dalam ibadah, selain daripada ibadah, merupakan sifat yang terpuji lah, sifat yang mulia lah. Sebagai contoh, kita mendahulukan orang lain untuk menerima zakat daripada dirinya. Contohnya kita dapat zakat juga, tapi kita suruh orang lain dapat dulu. Kalau macam tu dibolehkan, sebab dia selain ibadah kan, kita dibolehkan. Itu saja daripada saya, dan kawan saya akan teruskan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Okey, nama saya Muhammad Muaz bin Khairul Zaman, pemegang nombor metrik D183100970. Okey, insyaAllah saya akan menyambung pembincangan kami ataupun presentation kami daripada sahabat saya iaitu Fakrul, iaitu saya akan menerangkan tentang sumber asal kaedah. Okey, boleh tengok di slide. Terdapat 3 sumber asal kaedah. 2 iaitu firman Allah dan 1 adalah hadis. Okey. Firman Allah yang berbunyi, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Maksudnya, dan mereka juga mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan sangat berhajat. Okey, sebagai firman Allah yang lain, fastabiqul khairat. Maksudnya, oleh itu berlumba-lumbalah kamu mengerjakan kebaikan. Okey, daripada hadis pula, hadis daripada Abu Sa'ad Al-Khudri, maksudnya sesuatu kaum itu tidak berhenti-henti, yakni sentiasa mengakhirkan dirinya daripada menyertai saf, yakni barisan pertama ketika sembahyang, sehinggalah Allah akan mengakhiri mereka ke dalam neraka.
Ini adalah sumber asal kaedah, itu kaedah yang ketiga, mengutamakan orang lain dalam ibadah makruh selain ibadah disunatkan. Okey, ini adalah sumber asal kaedah. Okey, kita teruskan dengan slide seterusnya, iaitu klasifikasi mengutamakan orang lain. Okey. Dia terdapat tiga. Klasifikasi ni terdapat tiga, iaitu haram, lepas tu makruh, lepas tu khilaf aula. InsyaAllah saya akan menerangkan tentang haram dahulu. Okey. Haram. Haram kita tahu haram lah kan. Okey. Iaitu apa itu? Iaitu mengutamakan orang lain sehingga menyebabkan dirinya tertinggal ataupun meninggalkan perkara wajib. Sebagai contoh, seseorang yang mempunyai sepasang pakaian yang menutup aurat untuk solat dan pada masa yang sama juga waktu solat itu hampir habis. Ia memberikan pakaian tersebut kepada orang lain sedangkan dirinya tidak sempat menunaikan solat. Okeylah, saya bagi contoh. Senang cerita macam ni lah. Saya dan Fakrul. Okey. Saya dengan Fakrul ni dalam keadaan situasinya nak hampir habis solat. Hampir waktu solat tu nak habis. Dan dalam masa sama juga, saya seorang je ada yang pakaian yang menutup, pakaian yang boleh bawa solat. Itu pakaian yang boleh menutup aurat lah. Pakaian yang sah solat. Tetapi saya bagi Fakrul dahulu pakai. Sedangkan diri saya pun tak solat lagi. Itulah contoh yang pertama. Itu haram. Okey, kita teruskan contoh yang kedua, iaitu makruh. Boleh tengok di slide. Okey, makruh. Seseorang yang mendahulukan orang lain daripada amalan sunat sedangkan dirinya tidak dalam melakukan perkara sunat tersebut, atau ia terpaksa melakukan perkara makruh. Sebagai contoh, ia memberi orang lain mendapat pahala sunat seperti memberi ruang kepada orang lain mendapatkan saf utama. Saf utama solat jemaah lah. Daripada saf ke belakang, iaitu daripada saf kemudian lah. Saf utama, tapi dia tukarkan. Contoh, saya dah sampai dah kat situ. Lepas saya nampak orang lain datang, saya suruh orang lain datang ke depan dan saya pergi ke belakang. Itu dalam makruh lah. Okey, yang kedua kita tengok itu, mengutamakan orang lain sedangkan dirinya melakukan perkara makruh, seperti memberikan peluang orang lain beruduk dengan air bukan musammas sedangkan dirinya menggunakan air musammas. Okey, first saya ceritakan air musammas ni macam mana. Air musammas ni iaitu air yang orang kata dijemur di bawah teriknya sinar lah. Cahaya matahari lah. Dengan berbekalnya logam. Logam dalam tu ada logam. Tu selain daripada emas dengan perak lah. Sebenarnya macam besi dalam tu lah dia bekal tu kan. Okey, air ni memanglah suci lagi menyucikan, tapi air ni makruh untuk kita ambil untuk melakukan kita menggunakan untuk wuduk lah. Ia jatuhnya makruh. Sedangkan kita ada air tu juga, air yang bersih, air untuk wuduk, tapi kita bagi orang air tu dulu dan kita pakai air tu, air musammas tu lah. Okey, yang terakhir kita boleh tengok kat situ, nombor 3, khilaf aula. Okey, khilaf aula iaitu menyalahi keutamaan, iaitu dalam perkara atau urusan yang tidak tegahan atau larangan secara khusus. Okey, khilaf aula ni saya bagi contoh lah, maksudnya tadi tu. Saya bagi contoh tentang hutang. Okey, mencatat hutang adalah sunnah. Tidak mencatat hutang pula iaitu khilaf aula. Sebab apa? Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 282, "Idza tadayantum bidaini ila ajalin musamma faqtubu." Okey. Apabila kamu melakukan hutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya. Okey. Kalau kita tengok di sini, khilaf aula ni adalah kebalikan daripada sunnah tu, ataupun orang kata lawan daripada sunnah tu. Kerana tidak ada larangan yang khusus, yakni nahi ghairul makhsus pada perkara yang tertentu untuk meninggalkannya.
melainkan hanya kerana meninggalkan perkara yang dianjurkanlah. Itulah maksudnya khilaf aula. Okey. Okey, itu saja daripada saya. Kita teruskan daripada sahabat saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mukris bin Mokhtar. Nombor matrik di 183108895. Baik, seterusnya kita masuk pula kepada hukum furu'. Kita tengok dalam slide, iaitu hukum furu'. Tidak ada mengutamakan orang lain dalam menutupi aurat dan menduduki saf pertama ketika solat. Yang mana Imam An-Nawawi menjelaskan dalam Syarah Al-Muhazzab, yang mana seorang itu tidak seharusnya berpindah dari tempat duduknya yang di hadapan, memberi peluang kepada orang lain atau menggantikannya. Contohnya kalau kita pergi ke mana-mana saja, kalau contoh surau ke masjid kan, kita nampak je saf kat depan tu kosong, contoh imam, belakang tu saf yang pertama tu kosong, kita sendiri pergi ke depan. Dalam bab ibadat, bukan kita sendiri yang ke depan, bukan kita suruh orang ke hadapan, kita dahulukan diri kita. Bukan kita nak sibuk orang lain. Ini tak, kalau kita tengok sekarang kan, banyak je kadang ada orang tua kan, dia kata depan. Dia suruh orang ni penuhkan depan. Itu bukan. Ini dalam bab ibadat, kita sendiri yang ke depan, kita sendiri yang berebut-rebut nak ke depan. Yang keduanya, seorang yang hanya, contoh hukum furu' yang lain, seorang yang hanya memiliki air yang cukup untuk berwuduk, tetapi ada orang lain juga ingin berwuduk, tidak seharusnya memberikan air tersebut. Yang mana mendahulukan orang lain berwuduk atau memberikan air untuk berwuduk sedangkan waktu solat telah masuk. Ini contoh dia sama juga macam kita nak berwuduk kan, tapi dah masuk waktu solat, kita nak berwuduk, kita dahulukan diri kita sendiri. Kita ambil semayang untuk diri kita sendiri, bukan kita nak pentingkan orang lain dulu. Ya, memang baik, tapi kita dahulukan diri kita sendiri. Okey. Antara contoh lain tentang hukum furu', contohnya kalau kita nak azan contohnya kalau muazzin kan, mana tak kira lah surau ke masjid ke, bukan kita seorang ni pergi azan ni semua kan, tapi kita sendiri kita boleh azan. Bahkan kalau kita azan tu, kita dapat pahala lebih. Kan kalau pernah dengar sejauh mana laungan azan yang didengari oleh penduduk luar, sejauh itulah kita mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah tuan-tuan. Hari ni kalau kita laungkan azan, cuba tuan-tuan bayangkan betapa besarnya pahala yang kita dapat, pahala ataupun ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dalam slide yang seterusnya, yang ini tajuk pengecualian daripada kaedah. Yang mana korang bertengok situ, seorang yang datang lewat untuk solat berjemaah, tidak ada ruang kosong pada saf yang pertama, lalu ia menarik seorang supaya turun bersamanya selepas takbiratul ihram. Orang yang ditarik tersebut sunat untuk turun, membantu biarpun menyebabkan ia berada pada saf yang kedua. Akan tetapi dia tetap dikira mendapat pahala saf yang pertama. Betul kan? Korang faham kan? Okey, sampai di situ saja. Okey, baik, nampaknya cukup sampai di situ saja daripada pembentangan daripada kumpulan kami, daripada kumpulan yang membentangkan kaedah kuliah yang ketiga, yang mana yang baik itu dapat datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu datangnya daripada kelemahan diri kami sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.